Hampir 75% rakyat Malaysia masih belum mempunyai hibah. Hibah bukan soal mati, tapi soal meneruskan kehidupan. Hibahlah untuk insan yang tersayang. Assalamualaikum, berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu lagi kisah seram. Dan kisah seram kali ini dikongsikan oleh seorang jururawat yang bernama Suzila, atau kita panggil dia sebagai Kak Zila. Kejadian ini berlaku pada satu hospital yang agak popular, hospital lama yang terletak di Lembah Kelang. Nak tahu kisah seterusnya? Tunggu. Seperti yang kita sedia maklum, hospital merupakan satu tempat yang paling banyak terjadinya pelbagai gangguan dan penampakan. Kaki tangan hospital, terutamanya doktor, jururawat dan pengawal keselamatan, sering kali diganggu. Perkara ini adalah lumrah. Selain daripada itu, pesakit juga sering menampak kejadian-kejadian seram yang berlaku di hospital. Ini mungkin disebabkan oleh banyak berlakunya kematian di hospital dan juga terdapatnya bilik mayat. Mungkin disebab inilah roh-roh berkeliaran dan sesetengah orang mampu melihat makhluk-makhluk tersebut. Berbalik pada kisah seram yang dialami oleh Kak Zila. Di sini, di video ini, Kak Zila akan kongsikan 3 kisah paling seram yang berlaku kepadanya. Dan kisah ketiga telah menyebabkan Kak Zila berhenti kerja sebagai jururawat. Kisah pertama berlaku pada tahun 2006, iaitu pada tahun pertama Kak Zila melaporkan diri di hospital tersebut. Pada mulanya, Kak Zila tak rasa apa-apa, sehinggalah pada suatu hari Kak Zila bertugas shift malam. Pada masa itu, Kak Zila jaga kawasan wad kecemasan. Lebih kurang pada pukul 1 pagi, Kak Zila ternampak seorang kanak-kanak perempuan menangis teresak-esak di tepi pintu tandas. Tanpa rasa curiga, Kak Zila pergi ke arah kanak-kanak tersebut dan tanya kenapa menangis. Tunggu siapa? Mana mak dan ayah? Tapi kanak-kanak tersebut langsung tidak menjawab. Dia menutup mukanya dengan kedua-dua belah tapak tangannya. Tangisannya tak berhenti. Ini menyebabkan Kak Zila rasa semakin risau. Anak siapakah ni? Sambil memujuk kanak-kanak tersebut, Kak Zila tertoleh kepada rakan sekerjanya yang berada tidak jauh dari situ. Kawan Kak Zila memanggil Kak Zila, melambai kepada Kak Zila dengan muka yang penuh dengan kehairanan. Dengan perasaan pelik, Kak Zila pun terus tinggalkan kanak-kanak tersebut dan terus meluru ke kawannya. "Awak muka tu pucat sangat?" tanya Kak Zila pada kawannya sambil tergelak. Kau cakap dengan siapa tadi?" tanya kawan Kak Zila dengan muka yang pucat. Aku tengah bercakap dengan budak perempuan tu lah. Menangis seorang-seorang tu. Tak nak siapalah tu agaknya. Tadi tu kau cakap seorang-seorang lah Zila. Mana ada budak? Budak mana pula? Tanya kawan Kak Zila. Kau jangan main-main Zila. Zila terpinga-pinga. Mana budak perempuan tu pergi? Sebab cuma terdapat satu pintu keluar atau masuk di situ. Bermula daripada hari itu, Kak Zila mulai sedar yang dia boleh nampak makhluk-makhluk gaib yang berada di hospital tersebut. Kejadian kedua seram berlaku bila Kak Zila jaga wad ICU. Di wad tersebut ramai pesakit yang berada dalam keadaan kritikal. Lebih kurang pukul 2 pagi, Kak Zila terdengar suara perempuan menangis. Semakin lama semakin kuat. Kak Zila bertanya kepada rakan-rakan setugasnya, "Korang ada dengar tak suara orang menangis?" Semua rakan-rakan tidak mendengarnya. Ini bermakna hanya Kak Zila sahaja yang mampu mendengarnya.
Dan kira-kira pukul 3 pagi, sekali lagi Kak Zila terdengar suara perempuan menangis. Kak Zila tahu itu bukan pesakit sebab kakinya tidak menjenjak lantai. Terus Kak Zila beritahu rakan-rakan tugasnya yang lain. Masing-masing ketakutan dan berkumpul di kaunter hadapan sehinggalah suara tersebut hilang kira-kira pukul 4 pagi. Kisah seram ketiga berlaku bila Kak Zila nampak kepala tanpa badan di bawah katil salah satu pesakit di situ. Seolah-olah hantu penanggal. Tapi Kak Zila tak pasti makhluk apakah tu. Yang jelas mukanya sangat mengerikan. Semakin lama semakin banyak makhluk yang Kak Zila nampak. Kebanyakannya seperti roh yang berkeliaran. Dan ada kalanya wajah-wajah hantu yang sangat-sangat menakutkan. Tapi Kak Zila tak pasti makhluk apakah itu. Yang jelas mukanya sangat mengerikan. Semakin lama semakin banyak makhluk-makhluk yang Kak Zila nampak. Kebanyakannya seperti roh yang berkeliaran. Menurut Kak Zila, sesetengah daripada makhluk yang dinampak seperti manusia biasa. Cuma mereka dalam keadaan lutsina, boleh menembusi dinding. Wajah mereka selalunya dalam kesedihan, seolah-olah meninggalkan orang yang tersayang. Adakah itu roh yang telah pergi? Namun Kak Zila buat tak nampak. Kak Zila anggap itu hanyalah ilusi. Sebenarnya perasaan takut sangat tebal dalam diri Kak Zila. Kak Zila terpaksa beranikan diri. Keadaan ini berterusan sehinggalah pada satu hari, pada masa itu hari cuti, iaitu semasa Kak Zila berada di rumah. Kira-kira pada pukul 10 malam, Kak Zila rasa ada sesuatu yang sedang mematikannya. Kak Zila perasan terdapat satu kelibat yang sangat besar di sebalik langsir bilik. Tapi Kak Zila tak pasti adakah itu hanya hayalannya sahaja ataupun memang betul-betul berlaku. Tak lama selepas tu, Kak Zila nampak lagi satu kelibat, seolah-olah sedang bermain di dalam rumahnya. Perasaannya semakin tak sedap. Tidak mungkin makhluk yang berada di hospital mengikutinya pulang ke rumah. Tiba-tiba Kak Zila terdengar ada suara halus memanggilnya dari belakang. Secara perlahan Kak Zila menoleh ke belakang. Terdapat satu makhluk yang sangat mengerikan. Mulut Kak Zila terkunci dan tiba-tiba muncul dua lagi makhluk yang sangat-sangat menakutkan. Kak Zila terus jatuh pingsan. Kak Zila tersedar daripada pingsan apabila terdengar suara azan subuh dari surau yang berdekatan. Selepas daripada kejadian tersebut, hijab Zila bukan hanya sahaja terbuka di hospital, tetapi di rumahnya juga. Ini bermakna makhluk-makhluk tersebut telah mengikuti Zila pulang ke rumah. Ini menyebabkan Zila rasa makin tertekan. Pada tahun 2009, akhirnya Kak Zila telah nekat untuk berhenti kerja sebagai jururawat. Selepas berhenti kerja, Kak Zila masih diganggu. Makhluk-makhluk tersebut masih berada di rumahnya. Dan Kak Zila telah berjumpa dengan ustaz untuk menghalau makhluk-makhluk tersebut. Dan akhirnya Kak Zila telah berjaya mengatasi masalah tersebut. Hijab Kak Zila berjaya ditutup. Menurut ustaz yang mengubati Kak Zila ni lemah semangat. Keputusan Kak Zila untuk berhenti sebagai jururawat adalah keputusan yang terbaik. Dan syukur Alhamdulillah, kehidupan Kak Zila akhirnya normal seperti biasa. Kak Zila tidak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kehidupannya telah menjadi normal. Dan sehingga kini, Kak Zila langsung tidak menerima sebarang gangguan daripada makhluk-makhluk halus tersebut. Keputusan Kak Zila berhenti sebagai seorang jururawat adalah keputusan yang tepat. Baiklah, sampai di sini sahaja perkongsian Kak Zila. Sekiranya anda memiliki kisah-kisah seram yang menarik dan ingin dikongsi bersama, jangan lupa untuk hantarkan di email berikut. Dan seperti biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.